Bilakah Sayyidatina Fatimah wafat? Pada umur berapa Sayyidatina Fatimah wafat? Sayyidatina Fatimah, mari kita kira. Sayyidatina Fatimah lahir pada tahun kelima kenabian. Maksudnya umur Nabi 45 tahun. Dan Sayyidatina Fatimah meninggal lebih kurang 6 bulan selepas Rasulullah meninggal. Jadi cuba kira, umur Rasulullah meninggal ketika umur 63 tahun. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Jadi selepas 6 bulan. Jadi umur berapa Sayyidatina Fatimah meninggal? Wafat pada umur 28. Betul. Ketika umur 28 tahun Sayyidatina Fatimah wafat. Dan terakhir sekali, kisah yang terakhir, tuan-puan, muslimin, muslimat sekalian, kisah terakhir adalah satu hari Rasulullah membisikkan sesuatu pada Sayyidatina Fatimah. Kemudian Sayyidatina Fatimah menangis teresa-esa. Kemudian Rasulullah membisik kali kedua. Kemudian Sayyidatina Fatimah senyum gembira. Dan yang menyaksikan situasi ini adalah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah terus tanya, "Wahai Fatimah, apa yang Rasulullah bisikkan? Kamu kejap nangis, kejap suka." Sayyidatina Fatimah kata, "Itu rahsia antara aku dengan ayahku. Aku tidak akan membocorkan rahsia Rasulullah." Sampai Sayyidatina Aisyah duduk pujuk. Kalau jumpa je, ceritalah apa Nabi bisik, ceritalah apa Nabi bisik. Sampailah selepas Rasulullah wafat, Sayyidatina Aisyah tak berputus asa nak tahu apa yang Rasulullah bisik. Membuatkan Fatimah menangis, kemudian senyum gembira. Rupanya Rasulullah bisikkan yang pertama, "Sesungguhnya waktuku, ajalku sudah makin dekat." Masa itulah Fatimah menangis. Kemudian bisikan yang kedua, "Dan ahli keluarga yang paling cepat menyusul selepas kewafatanku adalah kamu, wahai Fatimah." Sebab itu Sayyidatina Fatimah senyum selepas itu. Sebab apa tahu tak lama pun berpisah di dunia, akan bertemu kembali di syurga ataupun di alam barzah. Dan ketika pagi kewafatan Rasulullah, Sayyidatina Fatimah ada sama. Sayyidatina Fatimah selepas Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir, Sayyidatina Fatimah berkata, "Wahai ayahandaku, pulanglah mu kepada Tuhanmu. Wahai ayahandaku, pulanglah, pergilah mu kepada syurga Firdaus." Dan macam-macam kata-kata indah daripada hati anak yang sangat mencintai ayahanda. Dan ketika Rasulullah sudah pun berada di dalam liang lahat untuk dikambus dengan tanah, masa tu Sayyidatina Fatimah bertanya, cakap kepada sahabat tu, Sayyidatina Fatimah tanya, "Sanggupkah kamu menaburkan tanah di atas jasad ayahku?" Macam tu lah. Sanggupnya kamu menebarkan tanah, sanggupnya kamu menimbuskan tanah ataupun meletakkan tanah di atas tubuh ayahku. Macam tu lah. Jadi Masya Allah, ibunda kita Fatimah diuji daripada sejak kecil. Sayyidatina Fatimah kehilangan ibu, menghadapi kematian anak, menghadapi kematian ayah. Dan ujian itu berakhir dengan satu kematian yang syahid, kematian yang diberikan husnul khatimah, dan bersatulah kembali dengan seluruh keluarga di alam barzah dan juga di syurga. Subhanallah. Alhamdulillah, itulah antara cerita-cerita, kisah-kisah yang berkaitan dengan ibunda kita Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ataupun Fatimah binti Muhammad. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Saya nak ajak muslimat, maka dengan itu marilah kita beramal dengan wasiat Nabi sekarang juga, iaitu zikir Fatimah, yang diberi nama zikir Fatimah kan. Sebab sempena zikir ini diberikan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dalam sabda Nabi yang lain, sebenarnya zikir ini banyak sangat fadilat, ada banyak sabda Nabi. Kita akan baca sama-sama subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Nak baca 33 pun boleh, 34 pun boleh. Sama-sama ya. Sebagai tanda kita mencintai Sayyidatina Fatimah, maka kita beramal dengan zikir yang Rasulullah berikan kepada Sayyidatina Fatimah. Moga dengan itu setiap kali kita baca, kita teringat kepada Sayyidatina Fatimah, dan dengan itu kita mencintai dan kita dibangkitkan bersama dengan ibunda kita ini, insya-Allah.
Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga bertemu lagi dalam taman syurga yang lain, dalam majlis ilmu yang lain. Saya nak minta izin selepas saya berhenti, tak perlu ada pengerusi. Saya minta izin untuk terus berlalu, boleh? Saya tak sempat nak salam, nak bergambar, nak menyantuni, kerana saya ada 2 lokasi lagi, 2-3 lokasi perlu saya pergi. Sebenarnya hari Ahad ni insya-Allah saya akan bertolak menunaikan umrah. Ada ke yang nak ikut? Jom. Sempat lagi nak diuruskan 2-3 hari. Boleh? Tak ada masalah. Masya-Allah, yang penting pasport ada, pasport pun sekejap je boleh buat. Visa sekejap je, masya-Allah. Hari Ahad ni insya-Allah umrah ini bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Ya, setakat ni jemaah lebih kurang 40 orang. Maksudnya kalau nak tambah tu memang boleh adjust lagi lah. Saya bukan nak kempen pasal pergi umrah dengan saya, tak. Saya nak bagi tahu Ahad ni saya akan bertolak menunaikan umrah. Jadi saya ada hari ni, esok Jumaat, hari Sabtu. Dan penuh saya perlu menyelesaikan ada banyak sangat urusan. Urusan-urusan sebelum meninggalkan. Macam itulah. Jadi bukan pasal bersiap. Saya kalau bersiap nak pergi umrah 2 jam, sejam je siap-siap barang tu sebab dah biasa, tak lama. Tapi urusan-urusan tanggungjawab yang perlu dilunaskan. Dan ini adalah kuliah yang terakhir sebelum umrah. Esok dah dikosongkan, hari Sabtu pun dikosongkan. Jadi insya-Allah di sana nanti kita akan sama mendoakan lah. Mungkin ada yang nak kirim doa, wallahualam, boleh saja, nantilah tengok macam mana. Insya-Allah saya juga mendoakan semoga para sahabat, para ibu, para nenek, para muslimat Allah kurniakan rezeki menunaikan haji dan umrah pada tahun ini ya Allah. Amin.
tahun ini tu tahun hijrah ya. Kalau nak doa haji, kena doa tahun ini dah. Jangan sebut tahun depan. Sebab dia mengikut tahun hijrah. So doa untuk menunaikan haji pada tahun ini. Subhanallah. Jadi muslimat, boleh tak lebih kurang 2 minit saya membuka peluang. Tadi tu pihak surau sangat mengharapkan kita menunaikan, memberikan infak. Jadi berilah infak, sumbangan wakaf kepada rumah Allah ni. Sebab Nabi bersabda, sadaqatun junnah, sadaqatun burhanun. Sedekah adalah perisai api neraka dan sedekah adalah bukti. Jadi rumah Allah ini akan jadi bukti di akhirat kelak, jadi saksi di atas sedekah kita. Okey. Kemudian yang kedua, muslimat, sudilah kiranya anda menjadi penyumbang tetap. Penyumbang tetap kepada perkampungan Al-Hijrah. Terpulang anda nak sumbang berapa? RM50 tetap sebulan. Jadi tahu-tahu, tidur-tidur, tahu-tahu sumbangan masuk. Macam itulah. Maksudnya, perkampungan Al-Hijrah, siapa tahu pasal perkampungan Al-Hijrah? Tahu kan? Mungkin ada yang tak tahu cari maklumat. Yang mana di atas tanah 42 ekar diasaskan oleh saya sendiri bersama dengan tim. Kita beli tanah 42 ekar dan kita akan bangunkan satu model. Yang model contoh kita adalah Kota Madinah. Apa maksud model Kota Madinah? Dari sudut pengajian, dari sudut pembangunan rohani, pembangunan ekonomi. Sebab itu di perkampungan Hijrah ada pembangunan perikanan, pertanian, peternakan. Kemudian akan dibangunkan sebagaimana Nabi bangunkan sebuah kawasan penduduk asnaf fakir miskin, yang namanya Ali Sufah tu, di satu kawasan penjuru Masjid Nabawi, begitulah. Jadi fasa yang kedua ni kami akan bina rumah perlindungan untuk asnaf fakir miskin, anak-anak yatim yang asnaf fakir miskin, remaja-remaja yang terlajur perlukan bimbingan, ibu tunggal yang asnaf fakir miskin, mereka yang memerlukan. Jadi kerana apa? Nanti mereka juga akan sama-sama bekerja dan membangunkan perkampungan Al-Hijrah tu. Subhanallah, insya-Allah tuan-puan doakan. Jadi kami sangat memerlukan dana. Kalau cakap tu sekarang dalam akaun tu, kalau saya tanya je accountant, adalah 2,000, 3,000. Sebab apa? Sekarang kami ni nak siapkan pusat Islam belum siap sepenuhnya. Bahagian atas kalau siapa pernah datang tak siap lagi. Nak beli batu bata simen pun memang tak cukup dana. Jadi sudilah kiranya kalau ada yang sebenarnya ada ni, ada edarkan QR code untuk, tak diedarkan. Kenapa tak diedarkan? Unit dana tak ada turun. Lepas tu ada tak bawa banner? Lepas tu ada satu ni je? Ada banyak? Masya Allah. Saya pun pelik juga dengan tim ni. Sebenarnya memang sepatutnya walaupun tim dana tak turun, sepatutnya biri je. Kamu pun Masya Allah, tak apa. Sebenarnya QR code ni senang. Scan, dia simple saja maklumat, boleh jadi penyumbang tetap. Bila penyumbang tetap, insya-Allah tak putus apabila kita nak siapkan sesuatu. Jemput datang, insya-Allah. Allahu Akbar, sayang betul. Dekat luar kan hari tu masa perkampungan Hijrah kan ada banyak banting untuk QR code ni. Banting tu pun tak bawa. Kurang-kurangnya ada banting kan, lalu QR code. Jadi macam ni lah. Biasa kan ada yang sampul, yang edar tu pun tak diedarkan. Brosur tu pun tak diedarkan. Bagus betul lah tim ni. Macam mana saya kadang tak hilang sabar, faham tak? Bila tak cukup dana, ustazah, tolong ustazah, kita nak siapkan ni, tak cukup tu. Nak siapkan tandas tak cukup, nak siapkan ni. Sayalah yang akan mencari. Bila saya dah bercakap, tiba-tiba tak ada pula. Sebenarnya inilah QR code satu-satunya. Ini betul tak ni? Ni betul. Kamu tampal je lah dekat luar sana ya. Dekat mana-mana tiang dan tolonglah lalu tiang tu. Scan je. Lepas tu ada isi sikit.
Mungkin nak infak setiap bulan RM20, RM50. Sebab insya-Allah itulah cara yang kami fikir supaya saya tak selalu meminta-minta dan merayu-rayu. Sebab dah habis je meminta-minta, merayu-rayu. Tuan-puan kena ingat, ini adalah jihad fi sabilillah. Yang mana pada zaman Nabi, ini yang Nabi tuntut daripada para sahabat. Infakkan harta, infakkan unta, infakkan kuda apabila nak buat pembangunan-pembangunan ummah. Yang akan dibangunkan antaranya tahfiz, madrasah, sistem pondok, rumah-rumah kebajikan. Lepas tu sistem ekonomi umat Islam. InsyaAllah tuan-puan jemput datang bila-bila masa. Dan pada berapa hari bulan dek, ceramah, poster ceramah. Kan setiap kali bila dah dekat saya akan iklan tu supaya orang datang. Ada bawa tak poster tu? Ingat tak masa hari tu? Bila nak Maulid Akbar, saya akan tunjuk poster tu, nak ajak orang datang kan? Ini yang rasa nak mesej terus, nak marah tim ni. Gitu. Sebenarnya ada program besar pada tarikh bila? Bagi saya poster tu 19 Oktober. Ingat je lah ya, 19 Oktober 2024 lah. Ceramah di Perkampungan Al-Hijrah bersama dengan Imam Muda Ashraf, bertajuk Tawar Hati Dalam Rumah Tangga. Siapa yang selalu sebut, bang saya dah tawar hati dengan awak. Asyik duk sebut tawar hati, elok datang ni ceramah ni nanti.